Dia tidak kata nak buka lah aku nak masuk Islam. Dah, dia tak sebut. Dia nak tunjuk ikhlas dia. Bila Nabi SAW kata lepas, lepas tu dia pergi mandi, lepas tu dia mari masuk Islam. Sebab apa? Dalam masa tu beberapa hari tu dia boleh tengok lagu mana orang Islam. Hak masyarakat tu kata orang tak molek, orang jahat lah, macam-macam. Kalau dia ni kata pengganas tu, lagu mana kan sebenar. Kan dia tak masuk dalam masjid, dia nak tengok apa? Tu kelebihan. Serupa juga kalau kita kata orang kafir ni najis, tak boleh pegang Quran ke apa. Kau jauh dia daripada Quran. Dah kita orang Islam pegang Quran tak boleh, hak terjemah boleh pegang. Ayat tu tak boleh pegang. Pak kalau orang kotor ke apa tak boleh? Tak boleh pegang, tak boleh pegang. Tengok saja. Kalau pegang lagu tu ketinggalan tu. Orang kafir nak tahu lagu mana? Ni kalau kita bui Quran dengan terjemahan seperti buku-buku lain, tengoklah. Kalau orang Islam pun kalau tak pakar, kita tak boleh bui. Sebab budak-budak takutnya tahu kosi dalam tu siapa. Orang kafir pun dia ada juga hormat buku, dia jaga molek, mana-mana beradab. Cuba kalau dia baca, dia boleh pegang, dia tengok, insya-Allah dia akan berubah. Sepatutnya kita ambil jalan hak tu dengan orang kafir ni. Jadi pendakwah, jangan tahu hukum saja. Hukum dia ni gini. Jangan. Kita nak tarik orang, nak tarik dengan cara macam ni. Kalau ikut cara Imam Bukhari ni, banyak terbuka benar. Air ludahnya dan air matanya juga tidak najis. Tidak najis. Yang ketiga, termasuk antara adab murid dengan guru dan pengikut dengan ketua ialah tampil di hadapannya dalam keadaan bersih dan kemas. Itulah yang nak Abu Hurairah buatnya. Dia merasa dia tak sempurna tu, dia lari pergi mandi. Yang ketiga, termasuk antara disiplin orang alim ialah menegur kesilapan yang dilakukan oleh muridnya dan menjelaskan kepadanya apa yang sebenar. Hak sebenar. Sebab kita ayat ni lah hak sebenar. Setengah-setengah orang dia kata, biar orang alim saja boleh keistimewaan. Dia orang alim dia tahu, dia buat. Tapi kau orang dia tak berani. Tak berani ayat. Ada juga orang alim lagu tu kan, dia sendiri dapat manfaat dengan bini dia, setuh tak bata-bata apa air semaya. Tapi kalau depan orang ramai ni mengajar dia kata bata, tak boleh. Lepas tu dia buat senyap. Tak boleh, ayat betul lah. Benda khilaf lah. Nak pakai tak sepakat, ikut ayat hak betul. Ini dia pakai untuk dia banyak perkara dah boleh. Orang lain tak boleh. Pasal apa? Cara dengan mazhab hak dipakai ramai-ramai. Takut orang kata gitu. Biarlah bangsa umat ni rugi, ketinggalan pun biarlah gitu. Tak kena tu. Kalau kita tengok sini antara pengajarannya, itulah. Dia kena tegur. Dia tegur, dia kata orang Muslim itu tidak najis. Yang ni kalau kamu duduk sini pun, kalau kamu dengar aku mengajar kau gapo, aku pegang tangan kamu tidak najis. Tak perlu pergi mandi. Kamu duduk fikir nak bersih. Berapa kerugian tu? Tidak duduk sekali dengan Nabi tu, berapa kerugian? Keberkatan tu bila duduk sekali dengan Nabi, berapa keberkatan? Duduk kira mandi. Supaya juga orang lain, kita duduk kira kita tak ada baju, tak ada pion, siapa tak boleh mari ngaji. Apa sibuk benda lagu tu? Kena utama gap dia hak no. Setengah-setengah orang tu gitu. Kena rasmi benar. Tak boleh, kena bayar, kena pakai kain suku. Jadi susah. Pak mana-mana malah tu pakai dak. Cuba kita royak terbuka mudah. Pakai lagu mana pun boleh, asal tutup aurat. Nak ngaji ni lah mana-mana tak apa, pergi. Ilmu bukan duduk pada benda-benda tu. Tapi setengah-setengah orang tidak, dia jadi sepik. Nabi SAW tidak kata mu kena gini, tak ada. Maka dia utamakan hak tadi. Sebab juga kita kata kalau boleh baca Quran, kelebih baca Quran. Mana lebih? Dapat pengajaran, dapat keberkatan daripada tak baca. Dengan sebab apa? Dengan sebab mari kotor. Pasal ni dia merasa molek, dia suci dulu, pergi mandi dulu. Tapi Nabi tegur. Sebab apa? Jarang nak jumpa lagu tu peluang tu. Keberkatan tu kita kena tengok pula tu. Kena ambil kira. Yang keempat, harus seseorang melewatkan mandi janabah daripada waktu permulaan wajibnya, asalkan tidak terlepas waktu sembahyang.
Dia nak pelewat tak apa, nak mandi lewat tak apa. Yang kelima, orang berjunub harus pergi ke mana-mana tempat yang dikehendakinya sebelum mandi janabah. Sebelum mandi dia boleh pergi, asalkan tidak terlepas waktu sembahyang. Tak terlepas waktu sembahyang tak apa, nak pergi mana pun tak apa. Cuma hak lebih baik mandi lah. Semua kata lagu tu. Yang keenam, hukum najis hukmi berbeza daripada hukum najis aini. Beza. Itulah daripada perbincangan yang kita bincang tadi. Yang ketujuh, seseorang ketua hendaklah bermesra dengan anak buahnya di samping mengambil berat tentangnya. Tengok Nabi SAW ambil berat. Ambil berat lagu mana? Bila jumpa salah, pegang tangan mesra, jalan sekali. Lepas tu bila hak tu tak ada, dia tahu dia ambil berat. Dan Nabi SAW tanya, gimana tadi? Sepatutnya kalau nak pergi kena royak. Itu adab majlis. Kena royak. Jangan pergi gitu saja. Tapi ya dia tu ada sebab bagi dia lah, ya dia tak royak tu. Tapi rupanya Nabi SAW nak ajar tak boleh. Adabnya bila dalam majlis kita nak pergi, nak meninggalkan majlis tu, kena royak. Itu banyak pengajaran di sini. Dan Abu Hurairah berjunub. Apa dia ada bini kau masa tu? Berjunub, dia ada bini dah kau? Tak ada. Junub ni tidak semesti ada bini. Ihtilam, seperti baru sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Ihtilam, junub juga orang panggil. Abu Hurairah tak ada bini lagi masa tu. Lepas tu kemudian baru dia berkahwin. Masa ni tak ada lagi, tapi dia sudah berjunub. Nabi SAW bila Abu Hurairah kata gitu, dia pun kata subhanallah. Benda ni pun tak faham lagi. Dia nak menyatakan hairan dia lah. Lemah. Benda lagu ni tak tahu lagi. Orang Islam ni tidak najis. Bila kata orang Islam ni tidak najis, sebab tadi luah pergi makna dia tu. Luah kelebihan orang Islam daripada orang kafir. Sebab apa? Orang Islam ni suci semasa hidup dan selepas mati. Orang Islam ni lebih daripada orang kafir. Lagu mana? Iaitu orang kafir, dia tidak ada konsep-konsep najis hukmi, najis aini saja dia ada. Nak menyucikan hak dalam tu tak ada ajaran dalam orang kafir. Tu kelebihan orang Islam. Al-Muslim la yanjus. Bila jadi Islam dia tidak najis. Fikiran dia tu, fahaman dia tu, ajaran dia tu tidak kotor. Tak ada. Perbuatan dia tidak kotor. Banyak pengajaran dalam hadis ni saja. Dalam hadis ni saja. Orang hak duduk buat benda tak molek, duduk kotor fikiran dia tu, duduk merancang yang bukan-bukan terhadap orang lain, duduk fitnah orang, sebenarnya tidak Islam yang sebenarnya. Jadi kita boleh faham juga al-Muslim la yanjus. Orang Islam sebenarnya dia tidak kotor. Kalau kita ambil kira situ, ambil kira makna tadi, orang Islam yang menipu orang, orang Islam yang bunuh orang, orang Islam yang minum arak, orang Islam yang macam-macam lah buat kan. Orang Islam pun ada juga. Tu kotor tu. Kotor. Kalau Islam sebenar, dia tidak akan buat. Al-Muslim, alif lam di situ, orang Islam sebenar. Alif lam hakikat orang panggil. Kalau mengikut makna tu, berdasarkan makna tadi, hak sesuainya alif lam hakikat. Alif lam hakikat ni lagu mana? Hak sebenarnya. Hak sebenar. Seperti dalam hadis, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya hak sebenarnya bukan dengan sebab ada banyak harta benda, tetapi kaya yang sebenar, sebenar kita terjemah yang sebenar. Kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Nabi kata di situ al-ghina alif lam ada. Di bahasa Arab ada penting benda-benda gitu. Alif lam. Alif lam tu kekayaan yang sebenar. Tapi kalau mengikut orang ramai ni, kalau pitih banyak harta banyak tu kaya dah kan? Orang tak faham kaya. Kaya lah. Kapek-kapek ni pun mana-mana pun kaya dah, ada harta banyak. Tapi nak ayat sini, kaya sebenar, kaya sejati ialah kaya jiwa. Sebab apa? Bila kaya jiwa dia rasa cukup.
Bila tidak kaya lakukan